Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Kita ucapkan tahniah sabas kepada Parti Gerakan, satu-satunya parti yang tidak berasaskan Melayu Islam dalam Parti Gabungan Perikatan Nasional. Selepas seakan-akan diugut oleh abang besar yang berlagak besar, yaitu PAS dalam Perikatan Nasional, ini jawaban balas Parti Gerakan kepada PAS. Apa yang mengejutkan saya ialah keberanian Parti Gerakan membuat balasan tersebut. Saya sangka Parti Gerakan akan tunduk. Saya sangka Parti Gerakan akan mohon maaf. Saya sangka Parti Gerakan akan takut dan malu-malu. Rupa-rupanya Parti Gerakan juga mempunyai prinsip yang luar biasa hebat. Kata timbalan presiden Parti Gerakan yaitu Oh Tong Keong, PAS bukan taiko di dalam Perikatan Nasional. Dan dia kata gerakan tidak akan teragak-agak keluar Perikatan Nasional. Ada netizen kata, apa tunggu lagi? Cepatlah tinggalkan Perikatan Nasional. Anda hanya diperbudak-budakkan dalam Perikatan Nasional, mengingatkan Parti Gerakan. Kalau Anda masih ingat betapa Presiden kepada Parti Gerakan telah pernah dipermalukan dalam satu insiden kempen pilihan raya, yang mana presidennya begitu diperkecilkan sehingga dihalau daripada kempen itu. Bayangkan, presiden kepada satu gabungan pun dihalau dari kempen. Bukankah itu satu perkara yang memalukan? Tapi tak tahulah Parti Gerakan ni kenapa begitu tubal kepala muka mereka. Kulit muka mereka mungkin terlalu tebal sehingga tak tahu malu. Tapi kali ini saya puji keberanian timbalan Presiden Parti Gerakan hingga dia kata gerakan tidak akan teragak-agak keluar Perikatan Nasional dan PAS pula bukan taiko, katanya. Gerakan tidak akan teragak-agak untuk keluar daripada Perikatan Nasional jika tindakan itu bermakna mempertahankan pendidikan Cina, kata timbalan Presiden Parti Oh Tong Keong. Saya fikir inilah masanya Parti Gerakan benar-benar perlu menunjukkan betapa mereka sangat komitmen untuk membantu memperjuangkan khususnya bangsa bukan Melayu dan bukan Islam. Ini masanya mereka perlu menarik sokongan, karena Parti Gerakan tidak mendapat sokongan daripada Melayu Islam. Jadi kalau mereka terleka dalam mengambil peluang dalam isu ini, mereka tidak akan keuntungan, mereka akan kerugian. Kata timbalan Presiden Parti itu lagi, gerakan juga tidak akan kekal dalam gabungan itu jika terpaksa tunduk terhadap tuntutan konservatif dan tidak munasabah yang melampau daripada parti tertentu. Oh menjawab amaran Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari bahawa PN mungkin menggugurkan gerakan pada pilihan raya akan datang. Ini selepas PAS dan gerakan mengambil pendirian bertentangan dalam isu syarikat minuman keras menyalurkan dana kepada sekolah vernacular. Gerakan mengesahkan sokongan padu terhadap usaha masyarakat Cina mengumpul dana untuk pendidikan Cina, katanya. Walaupun ugutan tidak munasabah daripada Sekutu Perikatan Nasional bahawa tidak akan ada lagi kerjasama dalam pilihan raya umum akan datang, kami bersedia untuk menghadapinya, kata Oh pada satu kenyataan hari ini. Gerakan semalam menyokong pendirian DAP, menyokong sekolah vernacular yang bekerjasama dengan kilang bia untuk menganjurkan acara mengumpul dana. Gerakan berpendapat kutipan derma sebegini perlu dilakukan kerana sekolah Cina tidak diberikan dana yang mencukupi oleh kerajaan persekutuan untuk meneruskan operasi mereka. Bagaimanapun, Fadli berkata pandangan sedemikian mengecewakan dan menegaskan jika gerakan mengekalkan pendapat sedemikian, PAS tidak akan bekerjasama dengan gerakan pada pilihan raya umum yang ke-16.
Membalas amaran PAS itu, O menjelaskan gerakan sebelum ini meninggalkan Barisan Nasional pada tahun 2018 untuk menentang rakan pakatan yang korup. Begitu juga katanya, jika rakan pakatan dalam Perikatan Nasional terus mempamerkan ekstremisme agama dan mencabul hak orang bukan Islam, gerakan tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan gabungan politik sekali lagi. Walaupun PAS mempunyai kerusi parlimen dan DUN terbanyak dan merupakan parti terbesar dalam Perikatan Nasional, PAS mesti menghormati parti-parti lain dalam gabungan itu. Mereka tidak sepatutnya bertindak seperti taiko, abang besar, dan menuntut pematuhan daripada semua pihak lain. Mereka mesti belajar untuk meyakinkan orang lain melalui pertimbangan hujah, kata O. O juga menegaskan gerakan menjunjung prinsip perjuangan politik bukan perkauman dan mempertahankan hak semua kumpulan etnik seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Katanya, tidak ada salahnya kaum Cina dan India Malaysia mempertahankan dan mengekalkan pendidikan bahasa ibunda. Ia bukan sahaja tidak dihalang tetapi juga digalakkan dan disokong. Sementara itu, ahli parlimen DAP Kampar, Chong Zemin, pada kenyataan berasingan hari ini mencabar Presiden Gerakan Dominic Lau supaya berhenti menafikan tidak ada masalah berlaku dan mengelak ancaman yang dibuat oleh Fadli. Sebaliknya, dia menggesa Lau tegas mempertahankan sisa-sisa maruah terakhir gerakan dengan meninggalkan Perikatan Nasional dan memutuskan hubungan bersama PAS. Gerakan rakan gabungan PN tanpa kerusi parlimen dan cuma memiliki satu kerusi Dewan Undangan Negeri di Kedah yang dikuasai PAS. Dimenanginya semasa pilihan raya negeri tahun lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Ada penganalisis politik bebas mengatakan, himpunan itu adalah himpunan yang paling bodoh sekali di dunia. Dia kata himpunan itu paling bodoh sekali kerana menurutnya, walaupun mereka berhimpun 20 juta kali, walaupun mereka berhimpun tiap-tiap hari, mereka tidak akan mampu dapat apa-apa. Dengan kata lain, useless. Kerana himpunan yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan atau mengundurkan diri hanya satu. Himpunan di parlimen. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan melalui ahli-ahli parlimen, melalui sokongan undi tidak percaya ataupun sokongan undi percaya. Jadi siapapun yang berhimpun lepas ni tak payahlah anda ikut. Dorang bohong saja tu. Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh letak jawatan dengan hanya 50 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 50.000 orang. Tidak mungkin. Lihat, yang membuatkan letak jawatan kita sudah ada duluan. Pikir betul-betul sebelum anda ikut himpunan-himpunan bodoh seperti itu. Pikir dulu. Pertama, contoh yang paling mudah. Muhyiddin Yassin yang pernah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia hanya 2 orang. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir letak jawatan kerana hilang kepercayaan, kerana hilang sokongan ahli parlimen. Silapnya Tun Mahathir ialah beliau serta-merta letak jawatan. Beliau tidak menuntut undi belah bahagi, undi sokongan, undi percaya di parlimen. Apa yang Tun Mahathir buat? Dia terus letak jawatan dan paling menyakitkan hati ialah beliau tidak memberitahu tindakan itu berbincang dulu dengan Pakatan Harapan kerajaan pada waktu itu. Dia terus letak jawatan. Itu sebabnya dia letak jawatan, bukan tuntutan himpunan-himpunan. Saya ulang sekali lagi. Tun Mahathir letak jawatan bukan kerana tuntutan himpunan, tetapi kerana beliau yakin dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada ahli parlimen. Itu baru boleh tumbang, bukan kerana himpunan bodoh. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kedua dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri yang letak jawatan. Apa yang menyebabkan beliau letak jawatan? Kerana beliau sudah kehilangan sokongan daripada rakan-rakan geng Langkah Sheraton beliau. Dia tahu dia sudah hilang sokongan apabila semua ahli parlimen Barisan Nasional menyatakan menyatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Muhyiddin buat? Dia letak jawatan lah. Yang ini aku nak beritahu kepada anda semua.
Tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan melalui himpunan-himpunan macam itu adalah himpunan yang tiada guna sama sekali. Buatlah 20 kali kah, sejuta kali kah, sampai kiamat pun tidak akan membuat Anwar Ibrahim letak jawatan. Bahkan silap-silap hari bulan itu akan menyebabkan mereka sendiri yang rugi. Dengan kata lain, mereka termakan diri sendiri. Tindakan itu makan tuan apabila orang akan mula benci. Dan apabila dibuat himpunan semalam dengan hadirnya 50 orang saja, orang mula kata, rupa-rupanya penyokong Perikatan Nasional ini bukan ramai pun. Yang hanya meramaikan naratif, yang hanya meramaikan itu adalah di media sosial. Sebenarnya yang betul-betul lah menyertai mereka ini dalam memburuk-burukkan kerajaan bukan ramai pun. Jadi kita sudah tahu yang memburuk-burukkan kerajaan itu lebih kurang dalam 50 orang saja. Tapi biasalah kan di dunia moden ini sekarang begitu mudahnya tersebar melalui media sosial. Media sosial paling cepat tersebar dan paling cepat memburukkan kerajaan. Jadi, saudara-saudara sekalian, berapa puluh tahun pun mereka buat himpunan itu tiada maknanya. Jadi dengan sore itu saya katakan begini, tak payahlah buat lagi himpunan, memalukan sajalah. Perkara yang paling penting sekali ialah kenapalah pemimpin-pemimpin besar Perikatan Nasional itu, paling tidak pun Muhyiddin lah, paling tidak pun Wan Faisal lah, kan? Wan Faisal lah yang join himpunan itu. Orang mungkin tahu, kalau mereka ikut, mereka tahu apa yang nak diperjuangkan, tiada apa-apa. Ini, itulah himpunan paling gagal di muka bumi, karena tiada satu pun pemimpin besar dalam Perikatan Nasional yang ikut. Ikuti terus ulasan dalam channel ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini, bye-bye.